Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid Cikgu Tim? Cikgu Tim doakan semua anak murid Cikgu Tim sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah. Seperti biasa, bersama Cikgu Tim, PDPR kita pada hari ini ialah Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 5. Jom belajar bersama Cikgu Tim. Jadi pada hari ini, Cikgu Tim akan mengajar tema 2 hubungan kekeluargaan, tajuk unit 5 aktiviti kekeluargaan. Objektif PDPR Cikgu Tim pada hari ini ialah murid mendengar dan bertutur, murid membaca petikan berdasarkan video ini, murid menjawab tugasan Google Form setelah menonton video ini dan akhir sekali, murid menghantar tugasan. Kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi anak murid Cikgu Tim, cuba dengar dengan teliti ataupun baca sekali bersama-sama dengan Cikgu Tim berdasarkan video ini. Tajuk Kebun Dapur. Aktiviti berkebun merupakan hobi keluarga Nurin. Mereka menanam pelbagai jenis sayur di kebun kecil yang terletak di belakang dapur rumah mereka. Aktiviti bercucuk tanam memberikan manfaat kepada mereka sekeluarga. Hobi itu maksudnya aktiviti yang kita gemar, yang kita suka lakukan ketika waktu lapang, waktu senggang. Manfaat membawa maksud berfaedah. Jadi aktiviti menanam ni ada beberapa faedah. Pada petikan tersebut terdapat 3 faedah. Yang pertama, memanfaatkan kawasan halaman rumah. Yang kedua, berkongsi hasil tanaman dengan jiran tetangga. Dan yang ketiga, menjimatkan perbelanjaan harian. Cikgu yakin dan percaya anak murid Cikgu Tim mesti mak-maknya suka menanam, betul tak? Jadi, antara tanaman yang kita suka tanam ni lah, seperti saya sendirilah kan. Saya suka tanam yang memang saya nak guna. Contohnya, saya suka nak tanam cili, serai, daun kunyit, daun pandan, daun limau purut kan. Semua tu saya perlukan untuk saya masak. Jadi, saya akan tanam sel kecil-kecilan di tepi rumah saya. Saya yakin dan percaya mak-mak kita memang suka tanam kan. Jadi, hasil-hasil tu kita gunakan tanpa kita perlu pergi belilah kan di luar. Jadi kita dapat jimatkan perbelanjaan harian. Kalau dah banyak sangat, kita boleh berikan kepada jiran. Seterusnya, kemahiran membaca. Jadi jom kita baca sama-sama. Petikan menunjukkan surat kiriman tidak rasmi. Tajuknya, tetamu istimewa. Anak murid Cikgu Tim boleh baca bersama-sama dengan Cikgu Tim berdasarkan video ini ya. Jadi Nurin Hadijah dan keluarganya telah terlibat dalam program pertukaran pelajar dari negara Jepun. Dia berkongsi pengalaman dengan sahabat penanya. Nombor 11 Lorong Anggerik, Taman Malawati, 45,000 Kuala Selangor, Selangor, 15 Februari 2000. Menemui sahabatku Stephanie yang berada di Singapura. Semoga sihat sejahtera hendaknya bagi diri saya dan keluarga baik-baik sahaja. Saudari, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk bercerita tentang aktiviti saya dan keluarga. Untuk makluman saudari, baru-baru ini keluarga saya terlibat dengan program pertukaran pelajar dari negara Jepun ke Malaysia. Seramai 2 orang guru dan 6 orang pelajar telah terlibat dalam program ini. Program ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara Malaysia dengan Jepun menerusi pendidikan. Keluarga saya terpilih menjadi keluarga angkat kepada 2 orang pelajar iaitu Masako dan Yuriko. Saya berasa sangat teruja untuk menyambut ketibaan mereka berdua. Pelbagai aktiviti telah diatur untuk meraihkan mereka sepanjang program tersebut. Antaranya, kami membawa Masako dan Yuriko melawat tapak peninggalan sejarah di Bukit Malawati. Pada sebelah malamnya, mereka dibawa melihat kelip-kelip di Firefly Park Resort. Sebelum berangkat pulang ke Jepun, ayah saya telah menghadiahkan 2 pasang baju kurung kepada mereka berdua sebagai kenangan ketika berada di Malaysia. Sekian dahulu warkah saya pada kali ini. Sampaikan salam saya kepada keluarga saudari. Semoga kita bertemu lagi dalam lembaran yang lain. Yang ikhlas, Nurin Hadijah. Saya rasa kan macam dah lama sangat kita tak tengok
contoh surat kiriman sama ada rasmi ataupun tak rasmi. Sebab sekarang ni kita ke arah revolusi industri kan, 4.0. Jadi segalanya macam di hujung jari saja. Jadi surat-surat ni kecuali karangan bahasa Melayu dan sebagainya memang sangat penting untuk kita tulis. Tetapi dalam dunia teknologi sekarang ni saya rasa semua senang kat hujung jari je, tulis je kan. Kemudian dengan segera je dapat boleh hantar. Dulu tak ada teknologi semua ni. Kita kena tulis surat. Saya melalui zaman tu. Sebab ketika saya belajar dahulu, saya suka tulis surat pada mak saya. Walaupun saya belajar taklah jauh sangat daripada keluarga saya tetap tulis surat pada keluarga saya. Jadi saya suka. Jadi saya sempat merasai kiriman surat tu lah. Tapi sekarang zaman awak ni dah digital semuanya, semua di hujung jari. Kemahiran menulis. Okey, jadi kenangan manis. Kita lihat di situ santai keluarga ada 4 aktiviti yang telah dilakukan, iaitu yang pertama bermain congkak, yang kedua membakar lemang. Macam baru-baru ni baru hari raya kan. Okey, bermain catur dan akhir sekali memasak gulai. Jadi ada 4 aktiviti di situ. Aisyah dan keluarga telah menyertai sambutan hari keluarga yang diadakan di kampung. Pelbagai aktiviti telah diadakan bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Jadi bina ayat berdasarkan gambar. Okey, jadi mesti ada kata nama, mesti ada kata kerja dan menggunakan frasa yang diberikan dalam soalan. Cikgu berikan satu contoh. Atika dan Aina bermain congkak pada waktu lapang. Jadi cikgu telah pun menggunakan frasa yang diberikan, iaitu bermain congkak dalam ayat tersebut. Jadi ada 3 ayat lagi, iaitu membakar lemang, bermain catur dan memasak gulai. Anak murid Cikgu Tim tuliskan ayat yang lengkap dalam Google Form yang Cikgu Tim akan berikan nanti ya. Seterusnya, kemahiran menulis berdasarkan gambar, susun huruf agar membentuk perkataan yang betul. Jadi, gambar di bawah tu adalah sayur-sayuran. Anak murid Cikgu Tim mesti tahu kan sayur apa. Jadi, anak murid Cikgu Tim perlu menuliskan nama sayur dan menyusun huruf tersebut menjadi nama sayur yang awak tahu berdasarkan gambar. Kalau lihat di situ ada terung kan, ada serai. Ada apa tu lagi tu? Ada lengkuas. Ada daun pandan. Okey, jadi anak murid Cikgu Tim nanti typekan ataupun tuliskanlah nanti dalam live worksheet yang Cikgu Tim akan berikan. Jadi Cikgu Tim akan berikan 2 tugasan. Yang pertama Google Form dan yang kedua adalah live worksheet. Jadi awak hanya perlu type je lah jawapan, iaitu nama sayur dengan menyusun huruf tersebut. Akhir sekali, resipi ayam percik madu. Saya tengok pun, aduh, sedapnya. Dalam buku teks kita ada ya resipi ni. Anak murid Cikgu Tim boleh cuba ikut dia punya resipi tu. Boleh masak di rumah masing-masing. Sediakan saja ada ayam, santan pekat, lepas tu ada gula, madu, halba, kemudian ada cili kisar. Awak ikut semua tu. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, kunyit dan sebagainya tu awak ikut. Kemudian awak masak sedap-sedap. Cara-caranya pun ada tu. Awak ikut satu persatu caranya. Bila dah siap masak tu kan, anak buat Cikgu Tim hantar kat rumah Cikgu Tim. Sedap gitu. Okey. Jadi selamat mencuba. Dalam buku teks awak pun ada resipi ini. Kalau tak ingat, boleh screenshot resipi ini. Kemudian bila nak masak, boleh tengok handphone masing-masing. Oleh yang demikian, sekian sahaja PDPR kita pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kerana anda telah menonton video dan belajar bahasa Melayu komunikasi bersama Cikgu Tim. Jangan lupa ya, sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk mengikuti PDPR yang seterusnya. Terus kekal berada di rumah, kita jaga kita. Sekian, jumpa lagi. Bye.